baru diingat dah terliur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pasang lagu dulu. Okey, dengar tak lagu tu? Dengar tak? Oh, lama tak dengar pula. Dengar ke? Okey. So, apa khabar semua penonton KD Kerutuk? Anda sekarang bersama dengan Wonder Bee dari KD Kerutuk. Kepakaran kami ialah membantu ibu-ibu bekerja, ibu-ibu yang sibuk, yang sangat stres, tak sempat nak masak, dengan kerja yang berlambak, dengan rumah yang bersepah, sangat stres, tak sempat nak sediakan hidangan untuk isi keluarga, dengan membantu mendapatkan lauk KD Kerutuk, lauk ala kenduri 7 bintang yang sedap, lazat, padu, cepat dan mudah disediakan. KD Kerutuk baru teringat dah terliur. Okey, alhamdulillah, selamat hari Selasa. Okey, kepada anda yang sedang bekerja di rumah, macam mana anda punya pekerjaan pada hari ini? Okey, saya harap semua anda punya urusan dimudahkan Allah Taala. Segala urusan anda dimudahkan, dan anda terus dilimpahkan keberkatan, dilimpahkan rezeki di dunia dan akhirat, insya-Allah. Okey, so hari ni Wonder Bee. Okey, sebelum kita tunjuk dulu kita punya produk KD Kerutuk ni. Okey, semalam Wonder Bee dah bersiaran pada pukul 5.30. Kita tunjukkan satu testimonial fresh. Kita punya pelanggan yang kata sangat-sangat lazat, sampaikan dia kata setiap bulan nak repeat lagi. Bukan kita yang kata, customer kita yang kata. Alhamdulillah, produk KD Kerutuk sangat-sangat mendapat sambutan. Customer sangat-sangat sangat-sangat suka, dan mereka repeat order, selalu repeat order 3, 4, 5 kali, masya-Allah. Terima kasih kepada semua pelanggan KD Kerutuk lovers yang sangat-sangat menyokong KD Kerutuk. Okey, baiklah. So, apa khabar kepada anda yang menonton? Boleh say hi kepada Wonder Bee. Okey, so hari ni Wonder Bee nak share, Wonder Bee nak share apa dia Wonder Bee nak share? Okey, Wonder Bee nak share 5 tips atasi ketakutan bercakap di depan ramai orang. Okey, kita nak tunjuk. Okey, ini dia kita nak share, okey, kepada anda. Okey, kalau anda di rumah yang sedang menonton ni, ataupun di mana saja, di tempat kerja ke, sedang berehat kan, waktu tengah hari ni, anda dah makan ke belum? Okey, sambil makan boleh tengok Wonder Bee juga. Okey, kepada anda yang juga nak share tips-tips atasi ketakutan untuk bercakap ni, boleh komenkan dekat sini. Minta sharekan juga kepada 5 grup yang lain, agar ramai orang lain juga dapat manfaat daripada perkongsian Wonder Bee pada hari ini. Okey, so apakah dia? Okey, so kenapa so saya percaya ramai orang dia nak bercakap, dia nak sampaikan sesuatu kepada orang lain, dia nak sampaikan manfaat, nak kongsikan sesuatu yang bermanfaat kepada ramai orang di luar sana, tapi mungkin mereka ada ketakutan ni untuk bercakap di depan ramai orang. Jadi mungkin tips ini sedikit sebanyak membantu anda untuk menyampaikan manfaat kepada ramai orang melalui bercakap. Nak tak nak kita kena bercakap, tuan-tuan perempuan. Anda juga boleh menulis, anda boleh juga orang cakap melukis untuk menyampaikan, tapi bila bercakap ini
ramai juga orang yang akan dapat manfaat. So kita kena atasi ketakutan untuk bercakap depan ramai orang. Okey, insya-Allah. So kita nak share apakah dia itu 5 tips atasi ketakutan untuk bercakap depan ramai orang. Alright. So tips yang pertama ialah ini dia tips yang pertama. Tips yang pertama ialah kita kena sedar yang takut itu normal. It's normal for a human being like us untuk takut kepada sesuatu yang kita tak biasa. Itu adalah normal. Ada orang dia sangat takut nak buat live, tekan live ni sampai mengambil masa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk push dia nak atasi ketakutan tu. Tapi it's normal, you have to embrace it. Bonda B sampai sekarang memang takut juga nak bercakap, tapi it's normal. So kita lawan dia, atasi dia. Kita tahu apa yang kita nak sampaikan melalui apa yang kita nak cakap ni. So takut tu normal. So kita nak sedar perkara ni dan kita nak embrace. Embrace ni apa? Kita nak, orang kata, kita nak atasi dia. Kita tahu kita takut and it's normal. Semua orang akan takut. So tak apalah. So kita akan cuba lawan ketakutan kita tu. Okay? So alright. Yang kedua ialah, apa yang kedua? Yang kedua kita kena ubah perspektif kita. Kan? Macam mana kita nak ubah perspektif kita? Kita kena stop thinking about what other people think. Kan? Berhenti berfikir tentang orang lain. Sebab biasanya kita akan fikir apa orang lain akan fikir kalau kita salah cakap, kan? Apa orang lain akan fikir kalau kita tersyasyul ke, kan? Ataupun nanti orang akan pandang negatif pada kita ke, nanti ada orang kata itu, orang kata ini, itu ini yang. So sebenarnya banyak benda yang kita berpusing kepala kita ni, legar kepala kita ni tentang apa yang orang lain fikir pasal kita. Kan? So kita takut orang fikir apa pasal kita. Tapi kita kena ubah perspektif tu dan fokus kepada apa? Jangan fokus kepada orang lain cakap apa, tapi fokus kepada apa yang kita nak cakap. Apa yang kita nak sampaikan. Apa orang lain boleh dapat manfaat daripada apa yang kita nak cakap ni. So kita kena ubah fokus kita, ubah perspektif kita, fokus kepada apa yang orang akan dapat manfaat. Apakah bantuan yang kita boleh bagi melalui apa yang kita cakap ni. Macam Bonda B sendiri jenis yang tersyasyul sikit cakap, lidah agak terbelit-belit, tapi Bonda B try to improve over time. Kita try to bercakap slow sikit ke, kan? Sebab memang daripada kecil lidah ni memang dia tend to bercakap laju sikit lah. So orang macam susah sikit nak faham. So kita sedar benda tu dan kita cuba untuk improve. So kita ubah perspektif kita, kita fokus kepada, kalau aku cakap ni, ada tak orang dapat manfaat? Kalau aku cakap orang ni, ramai tak orang boleh solve masalah dia? Kita nak bantu ramai orang mendapat manfaat. Kita nak dapat banyak pahala daripada apa yang kita cakap ni, masya-Allah. Kalau kita buat ni betul-betul kerana Allah Taala, insya-Allah Allah akan bagi ganjaran yang selayaknya lah. So insya-Allah kita fokus kepada manfaat yang kita nak bagi melalui apa yang kita nak cakap ni. Jangan fokus kepada apa yang orang lain cakap pasal kita, kan? Alright? So okay, itu yang tips kedua. Okay, apakah tips yang ketiga? Okay, tips yang ketiga ialah kita perlu wujudkan satu ritual sebelum kita bercakap, kan? Ritual ni macam mana? Perkara-perkara yang boleh memotivasikan kita waktu kita nak, sebelum kita bercakap tu. Apa dia? Mungkin kita boleh call kawan kita untuk dapat motivasi, dapat apa orang cakap, nak naikkan semangat kita. Kita call kawan kita, kita nak live ni, okay, boleh, you can do it, macam tu contoh.
boleh punya, insyaAllah, cakap dengan yakin, macam tu. So kita perlukan seseorang untuk motivasikan kita. Ataupun kalau kita boleh memotivasikan diri kita sendiri, kita mungkin boleh kita duduk sebentar, kita kejam mata dan kita bayangkan apa yang kita nak dapat. Bayangkan apa yang kita nak capai melalui apa yang kita nak cakap ni. Mungkin kita nak orang, kita nak happykan orang. At the end of our sesi ni, kita nak orang rasa bersemangat, kan? Ataupun lepas orang dengar kita cakap ni, kita nak orang rasa macam, oh okay, aku nak start cakap. Apa dia yang kita nak capai daripada apa yang kita nak cakap ni. So kita kejam mata, kita bayangkan kita punya kejayaan kita, bercakap dengan hebat, dengan berkeyakinan, dengan bersemangat sekali. So kita bayangkan benda dulu sebelum kita bercakap. Macam tu. Ataupun kita boleh apa dia? Kita boleh menjerit. Kita boleh orang kata melompat. Apa yang boleh membuatkan you bersemangat, menaikkan motivasi you untuk bercakap dengan baik, dengan bersemangat, dengan bertenaga. Apa dia? So wujudkan satu ritual ni. Saya nak share sikit kalau orang-orang atlet olahraga ataupun atlet Olimpik kan, apa yang mereka buat sebelum masuk gelanggang, sebelum masuk ke court, sebelum berlawan, sebelum berlari, sebelum bermain, apa dia? Mereka taklah aggressively untuk berlatih, tak. Sebelum pertandingan mereka akan duduk dan mereka akan membayangkan kemenangan mereka. Sebab 80% kita adalah persediaan kita kat mental ni sebenarnya. Mental kita ni yang memainkan peranan besar terhadap kita punya pergerakan, kita punya tindakan, kan? So kita duduk dan kita fikir, kita bayangkan kita punya cara kita bercakap dengan baik, kemenangan kita yang akan kita dapat lepas tu. So itu adalah tips atlet-atlet olahraga johan-johan, olahraga Olimpik semua, sebelum mereka bertanding di dalam gelanggang. Sebenarnya memang sangat-sangat penting kita punya state of mind ni untuk kita membantu kita punya tindakan kita di dalam setiap masa lah. Alright, insyaAllah. So itu dia, wujudkan ritual sebelum bercakap. Okay, dan seterusnya ialah kita kena apa? Kita kena bina memori otot kita. Apakah memori otot? Dalam bahasa Inggeris kita kata muscle memory. So dalam kita nak bina kita punya brain muscle memory kita dalam brain kita. So macam mana kita nak bina ni? Kita kena berlatih. Kita kena selalu bercakap. Kita kena selalu buat latihan untuk bercakap. So dekat mana kita nak berlatih ni? Macam Bonda B sendiri, bukanlah dilahirkan tiba-tiba boleh bercakap. Maksudnya bercakap tu boleh, maksudnya bercakap di depan halayak umum, kan? Adakah lahir-lahir dah boleh menyampaikan pidato? Macam itu? Tidak, tidak. Sebenarnya Bonda B sendiri sangat-sangat takut untuk bercakap di depan halayak ramai. Walaupun pernah terlibat dalam pertandingan pidato di sekolah rendah, kan, di sekolah menengah, tapi itu tak cukup untuk membina kita punya muscle memory ni. Nak bina kita punya latih kita bercakap ni, Bonda B ingat lagi masa universiti memang takut nak bercakap, memang takut. Tak nak masuk usrah sebab nanti kena tanya, nanti kena bercakap, tak tahu cakap apa. Tak nak masuk sebab tak nak bercakap. Punyalah takut nak bercakap, tak nak masuk usrah sebab tak nak bercakap. Okey, tapi subhanallah, alhamdulillah, datangnya Allah punya hidayah, kita pun termasuk dalam usrah ni. Dan subhanallah, melalui usrah ni apa? Usrah ni ialah orang kata kita duduk dalam small circle, kumpulan yang kecil, kita berbincang mengenai topik-topik keagamaan, akidahnya, akhlaknya, Al-Qurannya, kita berbincang tau.
So through time, Masya Allah, Bonda B sedar ni, through time bila kita kena bercakap, sangat-sangat membantu untuk kita bercakap. So kalau you boleh join grup-grup macam ni untuk melatih you bercakap ni, join lah. So maksudnya you nak bercakap kan, you cari satu kumpulan-kumpulan kecil. Maksudnya kalau you takut sangat nak cakap dengan kumpulan yang besar, you join kumpulan kecil ni, kita bercakap, latih bercakap, berbincang. So dari situ you bina you punya muscle memory, you punya you punya latihan untuk bercakap. Sangat-sangat membantu untuk melatih anda. Kalau tak, anda buat live ni, anda turn off dia punya ni, you set kepada diri you je, you cakap. Setiap hari you cakap. So insya-Allah over time you akan boleh bercakap, insya-Allah. Okay? Alright, so apakah seterusnya? Seterusnya ialah last but not least, apa dia? Last ni paling best, iaitu you kena bercakap daripada hati you. Bila kita cakap daripada hati, kan? Bila kita cakap daripada hati, insya-Allah akan sampai ke hati. Dari hati sampai ke hati. Minal qulub ilal qulub. Tu dia. Alright. So cuba untuk bercakap daripada hati, dengan penuh perasaan, dengan penuh semangat, supaya orang yang mendengar ni mendapat manfaat. Supaya orang yang mendengar ni mendapat apa yang kita cuba nak cakapkan. Alright. So insya-Allah itu 5 tips dari Bonda B untuk atasi ketakutan bercakap kepada ramai orang. So kalau jika anda rasa perkongsian Bonda B ini bermanfaat, sharekan kepada sebanyak mana grup-grup, kan, supaya kita semua ni dapat atasi ketakutan kita dan kita boleh capai apa yang kita nak capai. Okey, Bonda B doakan agar anda yang menonton ni digunakan kekuatan untuk mengatasi ketakutan kita, untuk dipermudahkan urusan, untuk mencapai segala impian-impian anda dalam kehidupan anda. Semoga anda dilimpahkan rezeki berlimpah luar daripada Allah Taala. Stay safe at home. Okay, Bonda B tangguhkan di sini saja. InsyaAllah jumpa lagi di live Bonda B. Oh, lupa sebelum tu Bonda B nak ingatkan yang kita ada ini dia. Kempen KD Krutob sempena PKP 3.0. Kita ada kempen Kita Jaga Kita. Ini dia. Sertai cabutan bertuah pada pukul 5.30 ini. Bonda B akan bersiaran lagi 5.30 ini untuk kita cari siapakah pemenang bertuah, untuk kita hadiahkan satu set ini. KD Krutob 600 gram, boleh makan satu keluarga, you all 5 orang boleh makan ini, dan 1 kilo KD nasi biryani yang sangat-sangat sedap. Okay, kita punya customer kata makan macam tu pun dah cukup sedap, tak payah makan dengan lauk lain pun tak apa. Macam tu, sangat sedap kita punya lauk dan memudahkan para ibu untuk menyediakan hidangan isi keluarga, hidangan makanan malam dan hidangan tengah hari dengan sangat-sangat mudah. Okay, right. Okay, so jangan lupa 5.30 petang ini beritahu kepada kawan-kawan, jiran-jiran, saudara mara untuk join. Khas untuk orang-orang Shah Alam dan di sekitarnya. Okay, 5.30 petang ini insya-Allah. See you. Kita jumpa lagi, dan di akhir ini Bonda B nak sharekan kata-kata pelanggan KD Krutob. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini Dengar nak try produk terbaru Kerutuk Terengganu. Okay, dia produk ni ada dua, ada ayam kampung dengan daging. Okay, hari ni nak try daging . Okay, satu bekas ni dapat satu mangkuk yang besar ni. Okay, untuk 600 gram. Okay, untuk 600 gram banyak. Okay, hari ni kita try dulu, try daging . Okay, kita Puan Liza nama dia, Puan Liza. Kita try daging ya. Sedapnya. Tu dia. Oh, dagingnya lembut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan yang putih sedap. Memang terbaik ya. Memang sangat sedap. Dengar tu. Memang sangat sedap. Wah, tak terkata tu. Memang terbaik. Wah, Memang saya recommend untuk beli. Jangan lupa beli tau. Terbaik.
Alhamdulillah, thank you Puan Liza. Okey, itu saja daripada Bonda B. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.